Salam geng, racun kali ini kita ada smartphone special yang terbaru daripada Poco yang mungkin korang tertunggu-tunggu lah pelancaran phone ni kan. So akhirnya phone ni dah pun rasmi dilancarkan dan inilah dia Poco X4 Pro. Yang mana ini adalah penerus kepada Poco X3 Pro yang boleh kata sempat hype jugalah last year kan. So apakah penawaran yang terbaru ada dekat phone ni, berbaloi tak korang beli? Kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Dari segi rekaan kotak ni masih terasa sama lagi macam previous model. Adalah aura Poco X3 Pro tu dibubur dekat sini dengan kombinasi warna kuning dan juga warna hitam. Cuma untuk Poco X4 Pro ni korang akan nampak lah dia punya tulisan tu agak besar macam menegak macam gini. Lepas tu ada tulisan Poco dan juga di bahagian atas ada 5G. Di bahagian sisi kanan dan kiri phone ni benda yang sama je. Poco X4 Pro di bahagian bawah ni tak ada apa sangat, atas clear. So once korang buka je kotak, first kali korang akan nampak lah ada satu lagi kotak kecil. Kat tengah ni ada tulisan Poco. Yang mana dekat dalam ni saya rasa korang pun tahulah apa ada kan. First kali bila korang buka je ada SIM tool ejector. Lepas tu dekat sini korang akan nampak lah ada manual cara-cara penggunaan. Dan juga dekat sini kita dapat casing. Yang mana untuk casing ni sendiri korang akan nampak tak? Dia punya rekaan kamera tu macam ada something yang pelik. Nanti kita tengok sama-sama. So apa lagi dalam kotak, korang akan nampak teruslah kita punya phone dekat sini. Yang mana dekat plastik luaran ni ada spek highlight dia lah. Contoh macam dia support 120Hz, dia punya screen jenis AMOLED. Kamera dia tu 108MP, dia pakai chipset Snapdragon dan kali ni dah di-upgrade daripada 33W dekat Poco X3 Pro kepada 67W. So, kita akan cuba terus buka dan tengok lagi apa ada dalam kotak. Lepas ni baru kita sembang pasal phone geng, korang sabar dulu. So, dalam kotak nanti macam yang dia bagi tahu tadi lah, korang akan dapat dekat sini kabel pengecasan. Kabel pengecasan kali ni jenis biasa je, USB-A to USB-C juga. Dan yang terakhir kita dapat dekat sini adapter. So, saya akan buka kejap. Dia memang agak ketat tu nak buka ni. Kena tarik kuat sikit. Ok. So last kali kita dapat ini adapter pengecasan 67W. So rasanya ini saja yang korang akan dapat dalam kotak. Jom kita beralih kepada smartphone tu sendiri. Dari segi rekat ni bagi saya, kalau rekat ni ada dekat Poco X4 Pro ni, kalau kita compare dengan Poco X3 Pro memang jauh lah berbeza. Yang mana rekaan Poco X4 Pro ni memang rekaan sekarang lah kan, jenis berkotak, sisi kanan kiri belakang semua jenis flat kan, jenis petak. Sama juga macam Redmi Note 11 Pro sebenarnya tau rekaan ini kan. Yang mana di bahagian belakang ni jenis glossy dan warna yang ada dekat tangan saya sekarang ni nama komersial tu laser black tau. That's why lah saya rasa kan, kalau macam kena pantulan cahaya korang akan nampak lah belakang dia tu dia macam ada efek-efek macam laser something kanan dan kiri macam tu lah, mungkin lah kot. Dan untuk rekaan dia sendiri kan jadi kemasan glossy, yang mana saya sendiri ni macam agak kurang lah, tak best lah, tak suka sangat dengan glossy, yang mana dia akan senang memerangkap cap jari. Setelah saya pakai phone ni beberapa hari, memang saya rasa kalau korang tak pakai casing tak selesa gila tau, sebab rasa macam licin gila pegang phone ni. Dan yang paling unik ada dekat Poco X4 Pro 5G ni, macam korang nampak di bahagian atas tu dia punya rekaan kamera tu dia ada macam satu plate yang agak besar lah untuk dia punya kamera. Dia macam memenuhi sisi atas. Cuma yang agak pelik dekat sini yang bagi saya macam kenapa dia buat macam ni, korang akan nampak dia punya lens yang di bahagian atas tu dia macam agak macam terkeluar tau. So macam bagi saya kurang menarik, tapi mungkin dia nak bagi satu karakter yang unik dekat phone ni, kita tak tahu kan. Di bahagian sisi ni saya lebih suka lah kemasan yang dipakai dekat sisi frame ni kan, macam korang nampak jenis matte bukan glossy. Cuma untuk sisi kanan dekat sini tak ada langsung sebarang butang ataupun lubang. Kalau kita beralih di bahagian sisi bawah, korang akan nampak ada SIM tray, yang mana dekat sini SIM tray dia jenis hybrid, sama ada korang nak pakai satu SIM ataupun satu micro SD card ataupun dual SIM. Korang akan nampak ada port USB-C, ada mic dan juga ada stereo speaker kedua. Di bahagian sisi kiri pula dekat sini ada volume button up and down, ada power button yang mana berfungsi juga sebagai fingerprint scanner. Di bahagian atas ada lubang audio jack, ada speaker lagi, ada mic dan juga ada IR blaster. Kalau bercakap dari segi upgrade, apa yang saya suka lah ada dekat Poco X4 Pro ni, of course dia punya screen kali ni dah pun dibekalkan dengan panel jenis AMOLED lah berbanding LCD yang ada dekat Poco X3 Pro. Tapi kalau dari segi dia punya size, dia punya resolution, dia punya refresh rate masih dikekalkan lah macam yang before ni juga. Size 6.67 inci, Full HD Plus untuk resolution, 120Hz untuk refresh rate. Tapi untuk dia punya touch sampling rate tu daripada 240Hz dah pun ditingkatkan sampai 360Hz. Dan yang paling saya suka lah, dia punya screen tu, dia punya max brightness tu memang cukup tinggi lah, boleh cecah 1200 nits. Sistem operasi menjalankan Android 11 dengan skin MIUI for Poco, yang mana dekat sini korang boleh nampak sendirilah dia punya launcher, dia punya panel tu memang lebih kurang sama lah macam MIUI yang ada tu. Tapi tak apa, kita akan cuba explore dan cuba tengok, cuba cari apa yang baru ada dekat dalam skin yang terbaru untuk Poco ni. So far kalau dekat about phone, kita akan cuba tengok storage, yang mana sistem dah makan dekat sini, kalau korang boleh tengok sini sekitar 18.85GB.
So, apa lagi yang baru saya akan tunjuk dekat korang. Kalau korang pergi di bahagian all spec, korang akan nampak dekat sini dia ada RAM expansion lah 2GB. So, total dekat sini dia jadi dalam 8GB lah campur dengan 6GB RAM kita punya RAM asal. So, kita akan cuba back, kita akan pergi pula di bahagian display. Dekat sini korang boleh set up lah nak dark mode ataupun light mode. Dia juga ada dia punya color scheme ni kan, preset warna. Dan untuk dia punya refresh rate korang boleh tukar kepada 120Hz. Anyway, kalau kita pula pergi di bahagian special features dekat sini, ada sidebar, floating window dan juga second space. Dari segi biometric security dekat sini macam yang korang nampak lah, ada beberapa pilihan yang tersedia. Sama ada korang nak pakai fingerprint CC ni ataupun korang nak pakai face unlock. Dari segi kelajuan ni bagi saya memang laju lah standard fingerprint di bahagian sisi kan. Kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini memang saya terasa agak downgrade dan terasa macam kecewa lah dengan prestasi yang ada dekat Poco X4 Pro ni kan. Mana taknya tahu. Poco X3 Pro before ni diorang boleh bekalkan dengan chipset yang berkata dalam kategori high end, kategori flagship lah 800 series. Tapi untuk Poco X4 Pro ni diorang just bekalkan chipset mid-range Snapdragon 695 5G yang sama dibekalkan dekat Redmi Note 11 Pro 5G. Chipset ni bukannya tak bagus, okey je kalau korang nak buat macam buat casual kan, lain social media, main game-game yang macam tak berat mana, casual tak ada masalah. Tapi untuk gaming performance dia tu memang korang tak dapat lah grafik ke apa kan. Yang mana kalau kita tengok untuk AnTuTu benchmark dan punya bacaan skor tu dekat sini untuk chipset 695 ni kita dapat dalam 380,000 point. Berbanding Poco X3 Pro dia boleh cecah sampai hampir 500,000 point dekat sini. So tak apalah, sekarang ni jom kita tengoklah kan grafik apa yang support dekat game-game yang ada ni. Untuk Call of Duty Mobile, korang boleh dapatkan dekat sini setting very high dengan dia punya frame rate tu very high. Tapi kalau korang nak dapatkan dia punya frame rate tu max, korang just boleh pakai graphic quality sampai high sahaja. Untuk PUBG Mobile dekat sini kurang best lah kan, sebab setting tertinggi just boleh dapatkan HD high. Untuk HDR memang tak mampu nak capai. Kalau korang lowkan grafik kepada smooth, korang boleh dapatkan smooth ultra 40fps. Untuk PUBG New State dekat sini memang lebih menarik sikit lah saya perasan. Untuk frame rate tu korang boleh main max dengan dia punya graphic quality, korang boleh setkan kepada light. Tapi kalau korang nak naikkan graphic quality kepada ultra, korang just boleh main dekat sini dia punya frame rate tu very high sahaja. Yang ni pula setting grafik yang support dekat Mobile Legends, korang boleh tengok sendiri dekat screen sekarang. Terakhir kita akan tengok setting grafik yang support dekat Wild Rift. Dekat sini paling tinggi untuk graphic quality boleh setkan kepada super high dengan frame rate paling tinggi 60fps. Dari segi prestasi gaming memang dah banyak game lah saya try main kan guna chipset Qualcomm Snapdragon 695 yang ada dekat Poco X4 Pro ni. Memang boleh kata chipset ni bukannya tak bagus tau. Dia still dapat maintainkan FPS bila korang main game PUBG ke, Call of Duty Mobile ke, PUBG No State ke, memang tak ada masalah. Cuma dia tak puas lah. Contohnya kalau korang main PUBG Mobile, korang tak dapat setting tertinggi tau. Paling tinggi pun HD high. Kalau korang lowkan smooth graphic pun boleh dapatkan smooth ultra 40fps je, which is tak dapat smooth extreme lah kan, macam yang Poco X3 Pro. Tapi dari segi dia punya bacaan FPS pun memang tak ada masalah, gyro pun ada. Kalau untuk Genshin Impact dekat sini memang korang kena main setting yang dia suggest lah, setting low. Kalau korang naikkan lagi setting itu memang tak best, FPS memang terasa drop, memang kurang shock lah orang cakap. Tapi still playable kalau korang main setting yang dibagi tu, setting low lah kan. Dari segi kamera, Poco X4 Pro ni dibekalkan dengan triple camera setup di bahagian belakang berbanding Poco X3 Pro yang ada 4 kamera di bahagian belakang. Tapi kalau bercakap dari segi konfigurasi kamera, memang kita nampak kalau Poco X4 Pro ni agak lebih lah, dia support 108MP berbanding Poco X3 Pro 48MP. Yang mana setup yang ada dekat Poco X4 Pro ni sama macam Redmi Note 11 Pro 5G juga. Dia pakai 108MP, sensor daripada Samsung HM2 kan, dan dia juga ada 8MP ultra wide angle dan juga 2MP untuk macro sensor dia. Manakala untuk kamera hadapan bersaiz 16MP. Kita dapat masuk dekat dalam aplikasi kamera Poco X4 Pro, yang mana untuk dia punya UI, dia punya tampilan ni memang masih standard macam phone Xiaomi dan juga phone Redmi. Untuk tukar dia punya mode tu, korang just swipe kanan dan kiri. Untuk tukar lens, korang tekan titik 3 di bahagian atas ni. Ada zoom, paling tinggi boleh zoom sampai 10 kali ataupun boleh tukar kepada ultra wide angle dekat situ. Yang mana untuk dia punya video, resolution yang paling tinggi, korang boleh rakam 1080p 30fps lah untuk dia punya kamera depan dan juga kamera belakang. Ada mode Pro, lepas tu yang paling menarik dekat sini kan, yang paling saya suka antara feature sebab banyak ada dekat dalam aplikasi kamera ni adalah long exposure ni. Yang mana dengan single klik, korang boleh dapatkan hasil yang ala-ala macam professional punya photographer tu tau. Memang menarik.
Sekarang saya tengah rakam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Korang tengok macam mana. Dan phone ni rasanya tak ada OIS, tak ada stabilization. So gegaran dia okey tak okey, korang boleh komen. Untuk mic ni pula memang saya tak pakai mic tambahan ni, terus melalui kamera. Korang tengok sini macam mana warna dia kan. Untuk kualiti dia korang boleh nilaikan sendiri. Poco X4 Pro ni bekalkan dengan stereo speaker yang mana satu di bahagian bawah dan satu di bahagian atas. So kita akan cuba dengar dan tengoklah macam mana kualiti bunyi dia tu okey tak okey. Poco X4 Pro ni dibekalkan dengan bateri sebesar 5000 mAh. Memang dah besar, tapi kalau kita comparekan dengan Poco X3 Pro tu, dia macam agak downgrade lah kan. Poco X3 Pro tak silap saya dalam 5160 mAh bateri dia. Tapi kalau dari segi sistem pengecasan, kita nampak kalau Poco X4 Pro ni agak upgrade lah, macam menang sebab dia support 67W, which is 2 kali ganda lebih laju lah berbanding Poco X3 Pro 33W. Tapi saya dah try lah, masa pengecasan yang saya dapat kan untuk 9% sampai 100% tu lebih kurang dalam 55 minit saja. Untuk features tambahan pun actually banyak benda lah yang Poco sumbat dekat dalam Poco X4 Pro 5G ni kan. Contohnya macam dia support liquid cooling teknologi 1.0+, ada stereo speaker, ada Z-axis linear motor untuk vibration, NFC, headphone jack, IR blaster dan tak lupa juga support IP53 splash protection. So geng, rasanya setakat ni dulu video kita pasal Poco X4 Pro. So apa komen korang? Berbaloi tak kalau korang nak upgrade daripada Poco X3 Pro kepada Poco X4 Pro? Bagi saya kan, Poco X4 Pro ni more kepada macam rebrand balik tau, daripada Redmi Note 11 Pro 5G kepada Poco X4 Pro. Kalau korang tengok balik kan, spek yang ada dekat Redmi Note 11 Pro 5G tu memang sama, cuma dekat hanyalah agak berbeza. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.